Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Khamis 21 April 2022 bersamaan 19 Ramadan 1443 Hijrah. Bersama saya, Nadir Nordin. Ikuti media sosial rasmi kami untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih melalui Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Ayuh kita mulakan segmen yang pertama, segmen Sahih. Makluman mengenai penafian berkenaan berita yang tular di laman Instagram mymedia.cc dan laman Facebook My News Hub mengenai Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamad Harun adalah dimaklumkan gambar Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Bella yang disiarkan di laman Instagram mymedia.cc dan juga laman Facebook My News Hub adalah gambar lama iaitu pada tahun 2021 dan bukan gambar terkini. Gambar-gambar lama ini tidak sepatutnya disiarkan oleh pihak-pihak berkenaan kerana ia adalah tidak benar sama sekali. Pihak KPWKM mohon kerjasama SKMM supaya dapat memberi teguran serius kepada penerbitan mymedia.cc dan juga My News Hub supaya menghentikan serta-merta penyiaran artikel ini supaya tidak ditularkan dan dikongsikan oleh masyarakat umum. Masih lagi peringatan buat seluruh keluarga Malaysia agar lebih berhati-hati di media sosial kerana terdapat pihak yang bijak pandai tidak bertanggungjawab menggunakan gambar profil warga PDRM di media sosial untuk kegiatan penipuan. Untuk makluman, Polis Diraja Malaysia PDRM mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan penyamaran dan penggunaan gambar profil warga PDRM yang diambil dari laman sesawang Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Jangan percaya dengan helah penjenayah dalam talian. Jadi kepada keluarga Malaysia, pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu dan jangan mudah terpedaya dengan taktik penipuan seumpama ini. Ada pula yang mengambil kesempatan dengan mewujudkan email palsu berkenaan status permohonan pengeluaran khas KWSP. Untuk makluman, menurut Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, email berkenaan adalah palsu. Pastikan anda semak dengan teliti alamat email penghantar dan jangan klik pada pautan yang mencurigakan. Sekiranya berasa sangsi dengan email yang diterima, sila hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03 8922 6000 untuk pengesahan lanjut. Pautan semak kelayakan peranti siswa yang tular bukan daripada saluran rasmi Kementerian. Ini masih tersebar di media sosial. Mohon hentikan penyebaran link palsu ini. Yang Berhormat Menkom Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa menjelaskan pautan semak kelayakan peranti siswa yang disebarkan ini adalah laman sesawang individu dan bukan daripada saluran rasmi kementerian. Sistem permohonan sedang dibangunkan dan telah pun mula beroperasi pada 15 April 2022 dengan merujuk laman sesawang rasmi di www.kkmm.gov.my. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menegaskan bahawa pihaknya tidak pernah memperakukan mana-mana produk atau makanan yang boleh menggantikan ubat-ubatan termasuk insulin bagi merawat diabetes dan mengawal gula dalam darah seperti yang didakwa oleh Facebook page myspringshop.usa. KKM berkata gambar yang digunakan dalam akaun Facebook berkenaan telah diubah suai dari gambar asal. KKM meminta agar masyarakat tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kenyataan yang tidak diketahui kesahihannya. KKM juga sekali lagi ingin menegaskan kepada para pengusaha atau pemilik produk untuk lebih bertanggungjawab dan tidak mengambil kesempatan serta mengelirukan orang ramai. Kita ikuti pula kenyataan media mengenai kejadian tahanan etnik Rohingya melarikan diri dari depo imigresen sementara Sungai Bakap.
Jabatan Imigresen Malaysia JIM ingin memaklumkan bahawa seramai 528 orang tahanan etnik Rohingya telah melarikan diri dari depoh Imigresen Sementara Sungai Bakap, Pulau Pinang. Kejadian berlaku pada 20 April 2022. Mereka melarikan diri setelah memecahkan pintu blok dan grill penghadang. Pegawai-pegawai bertugas telah mengaktifkan SOP dengan menghubungi PDRM dan agensi berkaitan bagi mendapatkan bantuan. Gerakan mencari dan menangkap tahanan yang lari sedang giat dijalankan dengan kerjasama dari pihak PDRM, rela dan orang ramai. Seramai 362 orang tahanan telah berjaya ditangkap semula. Gerakan mencari baki tahanan yang lain sedang diteruskan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat tentang kejadian tahanan yang lari ini dipohon supaya memaklumkan kepada pihak JIM atau PDRM. Kenyataan media oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai tiada syarat lengkap dos untuk terima bantuan khas Aidilfitri. Masih ada keluarga Malaysia yang keliru dan kurang jelas. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bantuan khas Aidilfitri adalah untuk semua kaki tangan awam dan pesara yang layak, termasuk mereka yang tidak mendapat dos imunisasi COVID-19 yang lengkap. Menurut Perdana Menteri, tidak pernah menyatakan sebarang pengecualian bayaran kepada mana-mana penjawat awam mengikut status vaksinasi. Walaupun tidak diwajibkan, kerajaan menyeru kepada seluruh keluarga Malaysia untuk melengkapkan dos suntikan vaksin demi kemaslahatan kita bersama. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Padawan mengenai kejadian kes merusuh di kedai makan Jalan Matang, Kuching, Sarawak. Pihak PDRM telah berjaya menahan 7 orang individu yang berumur lingkungan 26 hingga 40 tahun dan masih giat mengesan suspek yang lain. Punca disebabkan masalah pembahagian keuntungan perniagaan sehingga menimbulkan ketidakpuasan hati. Pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi mengenai kejadian ini kerana bimbang boleh mengganggu siasatan. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Gua Musang mengenai video kereta polis menyekat jalan raya bagi menahan sebuah kereta suspek. Hasil semakan mendapati unit MPV KN289 sedang membuat penugasan snap and check di Jalan Sungai Terah Gua Musang. Suspek telah membuat pusingan U secara berbahaya bagi mengelak daripada pemeriksaan polis. MPV KN289 bertindak mengejar suspek namun tidak diendahkan suspek dan terus memandu secara melulu. Berlaku kejadian kejar mengejar dengan bantuan anggota Balai Polis Paloh 2 telah melakukan sekatan untuk memberkas suspek. Suspek juga telah menjalani saringan awal air kencing dan didapati positif dadah jenis benzo. PDRM menasihatkan orang ramai agar memberhentikan kenderaan apabila diminta untuk berbuat demikian, terutama di sekatan jalan raya. Makau scam makin ramai, makin banyak laman web bank negara Malaysia palsu. Bagaimana pihak skamer tahu maklumat bank mangsa? Jawapannya adalah mangsa penipuan Makau scam ini akan dikatakan terlibat dengan kes jenayah berat seperti pengubahan wang haram atau kes dadah. Untuk siasatan, mangsa diarahkan memberi kerjasama dengan memberikan maklumat terperinci akaun-akaun bank yang dimiliki bagi menyiasat punca wang yang dimiliki oleh mangsa. Jika tidak, mangsa diugut akan ditangkap dalam tempoh 24 jam. Skamer akan memberikan pautan iaitu link kepada mangsa untuk masuk ke laman sesawang Bank Negara Malaysia BNM iaitu laman sesawang palsu. Mangsa perlu memasukkan ID pengguna, password, nombor kad pengenalan, nombor kad ATM, nombor PIN dan lain-lain maklumat. Mangsa turut diarah untuk memberikan nombor TAC yang diterima. Mangsa dilarang untuk akses ke akaun bank sehingga diberitahu. Sedar-sedar, duit di dalam akaun bank telah tiada. Jadi ingat, pihak berkuasa tidak menjalankan siasatan melalui panggilan telefon. Pihak polis tidak akan beri amaran tangkapan akan dibuat bila dan juga tiada siasatan pihak berkuasa yang meminta butiran perbankan anda. Jangan tekan pautan link yang diterima daripada nombor yang tidak dikenali. Pautan tersebut mungkin mengandungi malware yang mampu mengambil maklumat di telefon bimbit anda. Semak dengan pihak berkenaan atau hubungi CCID Scam Response Center untuk pertanyaan lanjut. Ya, anda ada masalah penipuan kewangan? Rujuk agensi penguatkuasaan yang berkenaan untuk tindakan dan bantuan yang lebih pantas. Seperti yang dapat saksikan di kaca televisyen anda sekarang ini, dapatkan maklumat-maklumat ini untuk tindakan dan bantuan yang lebih pantas.
Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saya. Seterusnya kita teruskan dengan segmen semasa. Kejayaan Pavilion Malaysia merangkul anugerah emas sempena anugerah Pavilion Expo 2020. Dubai mencerminkan kejayaan negara menyampaikan komitmen terhadap kelestarian dengan mengekalkan biodiversiti di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob berkata, anugerah itu juga merupakan testimoni antarabangsa kepada pengisian program-program di Pavilion Malaysia seiring dengan tema, konsep dan reka bentuk pavilion yang bertemakan kanopi hutan hujan. Menerusi cacatan di laman Facebook rasmi, Perdana Menteri menjelaskan ini termasuk mengguna pakai pelbagai konsep semula jadi seperti air terjun, taman-taman menegak dan elemen-elemen semula jadi yang lain. Agensi atau penggiat industri seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM perlu turun padang untuk memastikan masalah kelajuan internet diatasi dari pelbagai sudut, termasuk pelantikan kontraktor dan menambah baik menara telekomunikasi, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Menkom Tan Sri Anwar Musa. Katanya ketika negara sedang bergerak ke arah pembangunan teknologi 5G, masalah memuat turun bahan dan kandungan internet hingga mengambil masa begitu lama tidak seharusnya berlaku. Ujar beliau, pihak yang dilantik perlu menyiapkan plan dirancang sebaik-baiknya supaya hasrat menyediakan perkhidmatan 100% capaian internet kepada kawasan berpenduduk menjelang 2025 dapat dijayakan. Aspek kebajikan golongan penggiat seni, veteran serta akan diteliti bagi tujuan penambahbaikan bantuan yang bersesuaian untuk golongan tersebut. Bagi tujuan itu, kini sedang mengumpulkan data dan maklumat menerusi beberapa siri jelajah. Antara yang disyorkan ialah kebajikan penggiat seni dapat diuruskan dengan cara teratur. Saya telah mengesyorkan supaya mereka mewujudkan badan pengurusan profesional yang membolehkan skim-skim bantuan yang lebih sistematik dapat dibentuk. Kalau semuanya jadi part-time, maka selama-lamanya pelakon dianggap sebagai part-time. Ada pelakon part-time, tapi ada pelakon yang berlakon sejumlah filem yang tertentu, sejumlah jam yang tertentu yang boleh dikategorikan sebagai pelakon profesional. Maka kumpulan itu saya rasa perlu ada betul kaedah yang lebih baiklah yang boleh menjamin jangka panjang. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan pengurusan aset air berhad PAAB sepanjang Ramadan bagi menyantuni golongan kurang bernasib baik. Peruntukan itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR yang dirangka oleh pihak PAAB. Beberapa lagi program CSR turut dirangka PAAB sepanjang bulan Ramadan. Dan seterusnya, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji secara mendalam plan mewujudkan peluang pekerjaan buat etnik Rohingya di negara ini atas faktor keselamatan. Kajian terperinci penting bagi mengelak lebih ramai pelarian Rohingya datang ke Malaysia jika plan itu dilaksanakan. Saya telah berbincang dengan Menteri Dalam Negeri. Kita ada beberapa faktor keselamatan di mana Kementerian Dalam Negeri risau. Ada juga beberapa faktor. Sekiranya kita membenarkan terus begitu saja tanpa rancangan teratur, mungkin lagi ramai akan ada pelarian ke Malaysia. Maka kita akan masih perlu mengkaji secara mendalam dari segi pelaksanaan. Buat setakat ini belum lagi ada keputusan. Suspek kes tetap 4 sekeluarga ketika menunggu waktu berbuka di Kuala Sedeli pada 14 April lalu ditahan polis
di Kulai pagi tadi. Selepas 7 hari bersembunyi, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Hussein Zamora berkata suspek dikesan di Jalan Persiaran Indah Pura 4 sebelum ditahan pada pukul 11.50 pagi. Katanya suspek juga dapati positif dadah jenis metafetamin dalam saringan air kencing yang dijalankan ke atasnya. Tangkapan suspek berumur 38 tahun itu berjaya dilakukan oleh sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi bersama-sama bahagian siasatan jenayah IPD Kulai. Sebanyak 42,517 liter diesel dan 14,180 liter petrol bernilai RM569,000 dirampas kerana disimpan di premis yang tidak dilesenkan. Rampasan dilakukan sepasukan pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kedah di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kedah berkata, risikan sejak 4 minggu lalu mendapati terdapat pergerakan beberapa lori tangki yang mencurigakan ke kawasan berkenaan. Ketika serbuan dijalankan, sebuah lori trailer dengan nombor pendaftaran Thailand turut berada di lokasi berkenaan dipercayai untuk mengisi minyak. Hasil siasatan awal mendapati pemilik diesel dan petrol berkenaan merupakan pemborong yang sah dan memiliki lesen untuk berbuat demikian. Namun, dia didapati menyimpan bahan api itu bukan di lokasi yang dilesenkan. Pihaknya tidak menolak kemungkinan diesel dan petrol itu turut diseleweng dan dijual kepada kenderaan dari negara jiran. Melaka mengalami masalah kekurangan telur ayam grade C berikutan permintaan tinggi daripada peniaga makanan, kata Esko Perpaduan Penerangan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Pengguna Negeri. Beliau berkata ia berikutan harga telur ayam berkenaan paling murah di pasaran ketika ini iaitu 37 sen berbanding grade B iaitu 39 sen dan grade A 41 sen. Keadaan mula stabil pada Mac namun menjelang April bekalan susut semula berikutan umat Islam menyambut Ramadan. Bagaimanapun, telur grade A dan grade B masih banyak di pasaran tempatan walaupun sebahagiannya dieksport ke Singapura. Masjid Kampung Laut antara masjid tertua di Asia Tenggara yang dipindahkan dari Nilampuri, Kota Baharu ke lokasi asal di Kampung Laut, Tumpat, Kelantan dijangka dibuka kepada orang ramai Jun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur berkata proses pemasangan semula struktur masjid yang dianggarkan berusia 400 tahun itu siap dilakukan selepas ia dileraikan dan dipindahkan dari Nilampuri pada September 2020. Pihaknya sedang mendapatkan sijil perakuan siap dan pematuhan CCC daripada Badan Profesional dan Majlis Daerah Tumpat bagi memastikan masjid tersebut selamat dibuka kepada orang ramai. Pengunjung bukan sahaja dapat menunaikan solat tapi juga membeli produk tempatan khususnya serunding Kampung Laut sekaligus menambah pendapatan penduduk setempat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar optimis jawatan kuasa pilihan khas berhubung pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dapat menyediakan penyata mengandungi cadangan rang undang-undang itu dalam tempoh sebulan. Yakin jawatan kuasa dipengerusikannya itu dapat menyediakan penyata mengandungi cadangan rang undang-undang berkaitan dalam tempoh itu. Perkara itu katanya mengambil kira keanggotaan jawatan kuasa itu yang terdiri daripada pakar undang-undang berpengalaman terdiri daripada pakar dan pengamal undang-undang yang berpengalaman bagi menggubal undang-undang berkenaan. Mesyuarat pertama perhubungan perkara berkenaan telah berlangsung 15 April lalu. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi akan kami war-warkan kepada anda apakah bahan yang penting untuk anda ketahui dan ikuti. Baik, kita mulakan dengan Al-Fatihah buat Tan Sri Dr. Ali bin Hamzah iaitu bekas Ketua Setiausaha Negara ke-13. Ini daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob menyifatkan Tan Sri Dr. Ali Hamzah yang meninggal dunia hari ini merupakan kehilangan besar
besar buat negara. Mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham atas pemergiannya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Allahyarham seorang tokoh pentadbir perkhidmatan awam yang amat disegani serta dihormati sewaktu dalam perkhidmatan. Mewakili keluarga Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham dan mendoakan semoga mereka sabar serta tabah menghadapi dugaan ini. Semoga roh Allahyarham dicucui rahmat Allah SWT dan ditempatkan bersama para solehin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kami bawakan perkongsian daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengenai program Town Hall dan pelancaran buku Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera. Dijemput semua keluarga Malaysia, sama-sama kita ikuti program Town Hall dan pelancaran buku Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia pada 22 April 2022 iaitu esok Jumaat bersamaan 20 Ramadan 1443 Hijri pada jam 10.40 pagi bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Dan ini pula adalah perkembangan terkini mengenai harga runcit produk petroleum bagi tempoh 21 April 2022 hingga 27 April 2022. Itu dapat kita lihat RON 97 iaitu RM3.81 seliter, manakala RON 95 adalah RM2.05 seliter, diesel pula adalah RM2.15 seliter. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya melalui kami, saluran kami RTM Radio Televisyen Malaysia. Ini pula 2,000 beg darah diperlukan merawat 1,000 pesakit setiap hari. Orang ramai dirayu tampil menderma darah bagi memastikan bekalan mencukupi terutama di musim perayaan. Anda dapat saksikan lokasi-lokasi yang telah dinyatakan. Ayo sama-sama kita menderma darah. Ini pula adalah borak tengah lapar. Ya, yang tengah memandu bekerja balik, anda boleh saksikan lawak jenaka iaitu borak santai sambil memberi ilmu agama bersama DJ AP Syafiq dan juga tamu-tamu yang diraikan. Pukul 4.30 petang hingga 5 petang setiap hari sepanjang Ramadan ini di Radio KLFM. Dan ini pula elakkan dari memakan juadah berbuka hauk. Apakah ia? Sebelum makan, amalkan lihat, hidu dan rasa. Dan pastikan anda amalkan ini ketika berbuka puasa. Jangan sebelum berbuka puasa, ya. Berita palsu jangan sekali-sekali sebarkan kerana apa? Anda akan didenda maksimum RM50,000, penjara tidak melebihi 1 tahun dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan RM1,000. Dan ini perkongsian puasa Ramadan menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, antara satu puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, satu solat Jumaat dengan satu solat Jumaat berikutnya, dan satu solat fardu dengan satu solat fardu berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama di dalamnya seseorang tidak melakukan dosa besar. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.